Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tinggi kesyukuran. Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita daripada kalangan jutaan hamba-hambanya atau ribuan hamba-hambanya yang berada di dalam negara kita ini. Kita di antara mereka yang terpilih untuk menghidupkan syiar Allah Subhanahu wa taala, iaitu syiar melakukan solat gerhana berjemaah dalam masjid. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, kita bertasbih, kita bertahmid, kita berzikir, kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan ibadat-ibadat ini Allah Subhanahu wa taala menaikkan taraf kita, kedudukan kita di sisinya, mengampunkan segala dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita daripada segala malapetaka di dunia dan juga di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Yang mana bermaksud barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, iaitu tanda-tanda kebesaran Allah dan juga ibadat-ibadat yang Allah SWT telah syariatkan dalam agama ini. Siapa yang mengagungkannya, melakukannya, fa innaha min taqwal qulub, yang mana bermaksud sesungguhnya itu adalah tanda ketakwaan dalam hati mereka. Dan kita telah hidupkan syiar Allah Subhanahu wa taala, dan ini insya-Allah menunjukkan tanda ketakwaan dalam diri kita, dan kita mohon pada Allah semoga ketakwaan kita ini bertambah dan terus bertambah dan tidak berkurangan. Kerana sesungguhnya ketakwaan itu dia boleh naik dan turun. Kalau kita melakukan maksiat, takwa kita turun, iman kita turun. Kalau kita melakukan ibadat, takwa kita naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang yang berzina ketika dia berzina, dia itu tidak beriman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Ketika dia melakukan maksiat, imannya jatuh, turun. Jadi kita mohon pada Allah semoga ibadat kita ni Allah SWT terima, doa kita Allah SWT makbulkan, dan takwa kita Allah SWT tingkatkan. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, malam ini berlaku gerhana penambra. Asalnya rancangan kita adalah untuk melihat fenomena ini di masjid ini. Kita yang di atas bumbung, mudah-mudahan kita dapat lihat, tapi Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui. Allah Subhanahu wa taala menetapkan, kita merancang dan Allah menetapkan, dan ketetapan Allah itu baik untuk manusia. Walaupun pada asalnya mungkin kita rasa tak baik untuk kita, tapi kita redha atas apa jua ketentuan Allah. Kita berusaha berdoa, dan kalau Allah tentukan keputusannya sedemikian, kita terima. Sebab kita tidak tahu apa yang baik untuk diri kita. Kita ingat sesuatu perkara itu baik untuk diri kita, Allah SWT lebih mengetahui. Allah SWT firman dalam surah Al-Baqarah, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maksudnya, mudah-mudahan apa yang kamu suka dia tak baik untuk kamu, dan mudah-mudahan apa yang kamu tak suka dia tu baik untuk kamu, dan Allah Maha mengetahui sedangkan kamu wahai manusia tak mengetahui. Jadi Allah mengingatkan kita akan kedudukan kita ini. Jadi apa juga ketentuan Allah kita terima dan kita redha. Allah tak izinkan kita tu lihat gerhana pada malam ini, ada juga hikmahnya yang Allah SWT akan mungkin tunjukkan kepada kita pada masa akan datang. Wallahu alam, kita tak tahu. Tapi malam ni berlaku gerhana, dan saya terangkan sedikit tentang gerhana yang berlaku pada malam ini. Sebenarnya gerhana ini dah berlaku pada jam 5.30 petang tadi, yang mana bulan dah mula masuk kawasan bayang-bayang bumi. Kalau tuan-tuan adalah matahari, saya ni adalah bumi, maka bulan berada di belakang saya. Sudah tentu belakang saya ada bayang-bayang. Sebab apa? Depan saya adalah matahari, cahaya kuat, jadi belakang bayang-bayang.
Tapi bayang-bayang ada dua bahagian, satu bahagian yang gelap, satu bahagian yang agak samar-samar. Yang bahagian gelap dinamakan istilah sebagai ambra, yang sama-sama dinamakan sebagai penambra. Jadi pada jam 5.30 petang tadi, bulan mula masuk kawasan bayang-bayang bumi di belakang saya ini. Contoh saya ini bumi, bulan masuk di kawasan bayang-bayang sama-sama. Dia tak masuk betul-betul kawasan yang gelap, ambra. Itu tengah-tengah, betul-betul direct belakang saya, tapi dia jalan atas sedikit. Dia jalan atas sikit kawasan bayang-bayang yang sama-sama. Dia mula masuk 5.30. Tapi 5.30 matahari kita di Singapura ini, matahari masih lagi berada tinggi di langit, belum tenggelam. Makanya kita tak dapat lihat bulan. Sebab apa? Sebab putaran bumi ini, kalau bulan berada di belakang dan depan saya adalah matahari, maka pukul 5.30 petang waktu kita, yang mana bulan tu dah berada di belakang dan masuk kawasan bayang-bayang bumi, kita ini berada, kalau tengok arah saya, sebelah sini tangan saya. Kita berada di situ. Sebab kita bergerak daripada sini, daripada barat ke timur. Jadi kita bergerak macam gitu. Dan ikut kita punya perspektif, ikut pergerakan tersebut bergerak. Kalau tengah-tengah macam ini waktu zuhur, kemudian asar, lepas asar dan masuk waktu maghrib, sini maghrib, matahari sana, bulan dekat belakang. Jadi bila kita berada kat sini, kita tak nampak bulan, bulan tu berada di sebelah belakang sana, kita masih lagi nampak matahari. Tapi bila kita berpusing, bumi tu berpusing, bila kita dah berada betul-betul 90 darjah kepada matahari, ketika tersebut kita lihat matahari tenggelam, dan ketika matahari tenggelam baru kita nampak bulan kat belakang. Baru kita nampak bulan tu mula terbit. Jadi petang tadi, sebab ni cuaca awal kita tak nampak, matahari tenggelam sebelah barat, di sana sana barat, lebih kurang barat, timur sana. Matahari tenggelam sebelah barat, bulan terbit sebelah timur. Dan bulan terbit ketika tersebut, bulan sudah berada sepenuhnya dalam bayang-bayang penambra bumi, dan terus bergerak di belakang sampai bulan tu berada betul-betul di tengah-tengah bayang-bayang bumi tersebut pada jam lebih kurang 7.50 tadi. Dan sekarang bulan sedang meninggalkan penambra tersebut, bayang-bayang tu masih lagi dalam kawasan bayang-bayang tapi belum meninggalkannya. Dia akan tinggalkan sepenuhnya pada jam 9.30 nanti selepas Isyak. Nah, bayang-bayang tu bergerak di kawasan bulan tu bergerak di kawasan bayang-bayang penambra atau bayang-bayang yang samar-samar. Dia tidak bergerak pada bayang-bayang ambra atau bayang-bayang yang gelap tengah-tengah. Kalau bulan tu bergerak di kawasan bayang-bayang yang gelap, maka kita akan dapat lihat gerhana penuh bulan. Ketika itu bulan akan menjadi kemerah-merahan. Dia tidak akan gelap macam tutup warna saja, tak ada. Dia akan jadi kemerah-merahan. Kalau dia jalan di kawasan antara ambra dan penambra, maknanya setengahnya adalah ambra, kawasan gelap, setengahnya adalah penambra, kawasan sama-sama bayang-bayang, maka kita akan lihat bulan tersebut setengahnya merah, setengahnya terang. Malam ini bulan hanya jalan di kawasan penambra, maka bulan itu masih lagi terang sebenarnya. Masih lagi terang. Kita tak dapat lihat bulan, kalau walaupun cuaca jelas, kita tak akan dapat lihat bulan itu berwarna merah. Sebab apa? Malam ini bukan gerhana penuh bulan. Tahun ini tidak ada gerhana penuh bulan, tidak ada. Kedua-dua gerhana nanti akan berlaku satu lagi gerhana pada 17 September 12 malam ke atas, itu gerhana penambra juga. Jadi dia jalan kawasan yang penambra ini yang agak sama-sama, bayang yang agak sama-sama, tapi masih lagi masuk dalam kawasan bayang-bayang. Setiap kali bulan berada di kawasan, kalau saya bumi, bulan berada di belakang saya, bulan masuk di kawasan bayang-bayang bumi, sama ada ambra atau penambra yang gelap atau yang sama-sama, ini secara teknikalnya diistilahkan sebagai gerhana. Gerhana. Sama juga macam gerhana matahari. Kita pada 9
9 Mac yang lalu di Singapura kita dapat lihat gerhana matahari tapi separa, bukan 100% tutup. Jadi penduduk Singapura dapat lihat lebih kurang 90% permukaan matahari itu penuh, separa. Kenapa sedemikian? Sebabnya kita lihat atau keadaan Singapura ini berada di kawasan penambra bayang-bayang bulan. Jadi tetap gerhana. Tempat lain di Indonesia, mereka berada di kawasan ambra, kawasan gelap bayang-bayang bulan, maka mereka dapat lihat gerhana penuh bulan. Maka sama ada bulan itu berada di dalam kawasan penambra ataupun ambra, kawasan bayang-bayang yang gelap atau bayang-bayang sama-sama, secara teknikalnya dah berlaku gerhana. Dan apabila berlaku gerhana, kita disyariatkan untuk melakukan ibadat untuk peristiwa tersebut. Dan ibadatnya adalah solat gerhana kita telah lakukan, berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon keampunan dengan Allah Subhanahu Wa Taala atas segala dosa-dosa kita, dan minta Allah Subhanahu Wa Taala lindungi kita daripada api neraka dan azab kubur. Kerana mudah-mudahan doa ketika gerhana tersebut Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan, seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala buka singkap hijab Rasulullah SAW ketika solat gerhana, sehingga Rasulullah SAW diperlihatkan keadaan syurga dan neraka ketika solat gerhana. Waktu tersebut Rasulullah beritahu. Dan yang ibadat yang keempat adalah sedekah. Rasulullah anjurkan kita agar sedekah. Maka bersedekahlah wahai ibadat Allah. Sebab banyak kita boleh sedekah, kita sedekah. Mudah-mudahan sedekah kita tu yang sedikit ini dapat melindungi kita daripada api neraka. Kerana sedekah dapat melindungi seseorang daripada azab neraka. Rasulullah SAW bersabda apa? Ittaqun nar wala bisyitrin min tamar. Lindungilah diri kamu daripada api neraka walaupun dengan sebahagian daripada tamar ataupun kurma yang kamu sedekahkan. Berapa banyaklah nilai kurma? Kalau satu biji, tak ada nilai sangat. Ni lagi setengah, lagilah tak ada nilai. Tapi kata Rasulullah, walaupun kamu sedekah dan begitu sedikit pun, itu dapat membantu kamu daripada api neraka, menghindari kamu daripada api neraka. Maka bersedekahlah. Maka ini 4 ibadat yang dilakukan ketika gerhana. Malam ini bulan masuk kawasan penambra. Kalau kita dapat lihat bulan tersebut, cahayanya masih lagi cahaya yang terang benderang, cuma sedikit saja dia punya cahayanya berkurangan, sedikit saja. Bagi mereka yang tak biasa tengok gerhana, tak biasa tengok bulan purnama, dia tak dapat lihat kesan. Maka dia katakan, tak ada gerhana apa? Memanglah kita tak expect bulan tu kemirah-mirahan atau sebahagiannya mirah, sebab bulan berada di kawasan penambra. Tapi gerhana tetap berlaku, cuma mata kita tak nampak. Jangan kerana kita tak nampak maka kita katakan tak payah solat gerhana. Oh, tak nampak maka tak perlu solat gerhana. Kalau macam gitu, orang buta lagi lah tak payah solat gerhana. Sebab dia tak nampak lagi gerhana. Jadi penentuan solat itu nak dilakukan atau tidak bukan dengan penentuan sama ada mata kita dapat lihat kejadian tersebut ataupun tidak. Hanya apabila kita dah tahu kejadian itu berlaku saja, kita dah disyariatkan untuk, kita dah dianjurkan untuk lakukan ibadat ketika gerhana. Ilmu, ketika kita tahu saja, kita dah disyariatkan untuk lakukan sedemikian. Seperti mana solat 5 waktu. Macam mana kita tahu zuhur masuk? Adakah kita perhatikan, oh matahari dah naik, oh bayang-bayang dah makin kecil, makin sikit, oh okey dia berlepas, dah lepas daripada timur ke barat. Oh bayang-bayang itu daripada barat ke timur dah terlepas, maknanya matahari dah berpindah kepada sebelah barat. Oh maka kita solat zuhur. Kita tak lakukan demikian. Kita tengok jam saja, okey dah masuk waktu zuhur. Macam mana waktu masuk zuhur? Ilmu pengetahuan kita, mathematics yang Allah anugerahkan kepada manusia, ilmu yang jitu, yang tak ada boleh orang negotiate. 2 plus 2 is equals to 4. Tak ada orang 2 plus 2 how much you want, 3.9 ke 4.1 ke, tak ada. Ilmu yang jitu, tak boleh nak kita negotiate. Jadi itu ilmu yang Allah dah berikan pada manusia, itu anugerah pada Allah, kita hargai. Allah dah beri pada umat Islam dahulu. Umat Islam merupakan mereka yang mahir dalam ilmu astronomi, sains, mathematics, algebra sebagai contoh dicipta oleh Al-Khawarizmi.
Sampai sekarang itu powerful, satu benda yang sangat powerful, basic tools dalam mathematics. Jadi ini Allah SWT dah anugerah ilmu. Kita tahu dah masuk waktu, kita tak payah tengok, tak perlu tengok pun, tapi kita kerjakan solat. Begitu juga asar, maghrib, isyak dan sebagainya. Jadi bukan bermaksud dengan kita tak dapat lihat maka kita tak buat. Maksudnya lah bila kita tahu dah berlaku maka kita buat. Tetapi ada orang tak mau, ada orang kata saya lihat kalau sekiranya nampak maka saya solat gerhana, tak nampak saya tak nak solat gerhana. Tak apa, tak kisah, tak menjadi masalah di sini. Tak menjadi masalah. Dia tak nak buat, tak menjadi mengapa. Yang menjadi masalah apabila umat Islam bergaduh pada benda-benda yang kecil seperti ini. Yang nak kerjakan menyalahkan mereka yang tak nak kerjakan solat gerhana. Mereka yang tak kerjakan solat gerhana menyalahkan mereka yang kerjakan solat gerhana. Kamu sekarang salah, mana ada gerhana ni, bid'ah lah, begitu dan begini. Ini haram. Ini yang haram. Sesungguhnya kesatuan umat Islam itu lebih berharga daripada perbezaan pendapat di antara umat Islam. Kita perlu jaga kesatuan umat Islam dan kita perlu meraihkan perbezaan pendapat. Jadi orang tak nak lakukan, dipersilakan. Orang nak lakukan, persilakan. Setiap orang ada dia punya pandangan dan hujahnya masing-masing. Ini perkara-perkara sunat, bukan perkara-perkara yang wajib. Maka kita berlapang dada untuk menerima kepelbagaian dalam pendapat, tidak menyalahkan satu sama yang lain. Sama juga orang yang pegang pada mazhab Syafi'i, pegang lelaki perempuan batal air semayang. Yang ni pula pegang mazhab Hanafi, pegang perempuan lelaki tak batal air semayang. Terpulang siapa nak pegang mana-mana pendapat. Awak mazhab Hanafi, kau mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, kau mazhab. Tapi jangan salahkan sama sendiri. Ini apa awak tak ikut Quran Sunnah, ini adalah bid'ah, awak tak pandai gini. Na'udzubillah min dzalik. Ini bukan sifat orang Islam, ini bukan sifat orang mukmin. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, laisa bil mu'min, laisa al mu'minu bit ta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Atau kama qala, bukanlah orang mukmin itu yang suka melaknat. Bukan suka, orang mukmin itu bukanlah seorang yang suka mencerca. Bukanlah orang mukmin itu orang yang suka berkata buruk dan kotor lidahnya. Itu bukan orang mukmin. Jadi kita perlu ketepikan sifat-sifat memandang rendah pada orang lain, berkata buruk tentang orang lain, memperkecilkan orang lain, seolah-olah dirinya hebat, seolah-olah dirinya yang betul, orang lain semua salah. Mana tahu Allah SWT terima amalan mereka, tak terima amalan kita. Tak ada garanti yang Allah boleh terima amalan kita. Tak ada siapa boleh kata Allah terima amalan saya sebab saya berikut semua syarak syariat semua. Tak. Hati bila ada perasaan takabur sedikit, Allah tolak amalan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Allah tolak. Jadi biarlah kita ni berlapang dada untuk terima. Maka nak yang katakan tak mau solat gerhana pada malam ini kerana apa? Kerana ni gerhana penambra, kita tak nampak sangat, maka seolah-olah macam tak ada gerhana jadi tak payah solat. Dipersilakan. Dan saya beritahu, saya terus terang bahawasanya kita di Singapura, kita amalkan solat gerhana di masjid-masjid, tapi di seberang tambak negara jiran kita di Johor, mereka mengeluarkan kenyataan tak perlu solat gerhana. Masjid-masjid di sana tak dianjurkan untuk solat gerhana, tapi tak larang untuk siapa solat gerhana. Sebab pendapat pejabat mufti di sana bahawasanya walaupun gerhana berlaku tapi tak boleh dilihat dengan mata kasar, tak boleh dikesan dengan betul gerhana tersebut, maka tak perlu solat gerhana. Tak menjadi masalah. Tak ada orang kata, siapa betul Singapura betul ke, Johor betul ke? Dua-dua betul. Yang salah ialah yang menyalahkan satu sama lain. Ini pendapat masing-masing terpulang. Sebab ini benda yang sunat. Jadi perkara pertama tentang tadi itu, tentang bila kita nak ataupun gerhana penambra ini sama ada syariat untuk mengerjakan solat gerhana atau tidak, itu saya dah jelaskan. Perkara kedua saya nak beritahu di sini ialah, ada orang tadi dalam perjalanan saya, orang tanya, ini gerhana dah berlaku 5.30 tapi dah boleh solat gerhana ke belum? Sebab dia tahu gerhana dah berlaku 5.30, sebelum lagi tenggelam matahari, sebelum maghrib gerhana dah berlaku. Tapi tanya, boleh tak kita mula solat gerhana sekarang, tak payah tunggu maghrib? Jadi bila nak mulakan solat gerhana ini? Solat gerhana ini kita kembali kepada hadis Rasulullah SAW
yang mana hadis yang saya bacakan khutbah tadi, kalau kamu lihat berlakunya gerhana, maka kerjakanlah solat. Kerjakanlah solat. Jika kamu lihat gerhana, kerjakan solat. Lihat di sini kita tafsirkan kepada pengetahuan yang berlakunya gerhana. Tapi gerhana tersebut perlulah berlaku. Macam mana nak berlaku sampai kita kerjakan solat? Gerhana memang dah berlaku, tapi gerhana itu belum berlaku di langit kawasan kita. Dia berlaku di langit tempat lain. Mereka yang dah malam lebih awal, Sabah contoh, Filipin, daripada pukul 5.30 tadi, 6.30 mereka dah malam. Jadi mereka dah nampak gerhana tersebut, maka mereka kerjakan solat. Kita belum tenggelam matahari, kita tak perlu kerjakan, sebab belum lagi berlaku gerhana di langit kita. Belum lagi. Jadi bila dah tenggelam matahari, barulah nampak gerhana tu berlaku di langit kita, maka kita lakukan solat. Sama juga nanti pada 1 September nanti akan berlaku gerhana matahari. Kita semua tahu akan berlaku gerhana matahari pada 1 September. Tapi kita, kawasan kita tak nampak. Maka gerhana matahari itu tak berlaku di langit kita. Dia berlaku di langit Afrika. Maka mereka nampak. Maka disyariatkan mereka di sana untuk lakukan solat gerhana. Kita tak nampak, kita tak perlu lakukan solat gerhana. Jadi kesimpulannya ialah apabila gerhana berlaku di langit kita, yang mana kita boleh nampak, berlaku di atas, maka ketika tersebutlah baru kita disyariatkan untuk lakukan solat gerhana. Jadi itulah sedikit sebanyak yang saya boleh sampaikan, sebab dah melebihi masuk waktu isyak. Sebenarnya saya nak cerita lebih tentang rahsia-rahsia bulan ini, ciptaan bulan dalam Quran, tapi itu mungkin di lain kesempatan dah, insya-Allah. Jadi saya akhiri tazkirah saya pada kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima segala amalan kita sekali lagi, dan terus berdoa pada Allah kerana kita masih dalam keadaan gerhana, dan bagi mereka yang kemampuan, bersedekahlah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan niat Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita daripada azab api neraka dan juga azab kubur. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad ya karim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد